Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dihormati semua warga pendidikan negeri Johor, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat dan inayahnya kerana kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama melangkah ke gerbang tahun baharu 2022. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD atas penganjuran amanat bagi tahun 2022 yang bertemakan pandemik tidak menghalang kejayaan. Warga pendidikan Johor yang dihormati, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita semua telah berjaya melepasi tahun 2021 yang sangat mencabar. Bermula 18 Mac 2020, kita terpaksa melalui fasa yang sukar dalam mengoperasikan pendidikan. Ujian ini membataskan banyak perkara dan sebahagiannya perlu diubah dengan pelan kontingensi yang pelbagai. Semoga melalui cabaran ini, kita semua diberikan lebih motivasi dalam melaksanakan rutin rasmi walau dalam keterbatasan di pelbagai peringkat. Kita telah pun melalui tempoh 2 tahun pandemik COVID-19. Dalam kekangan pergerakan, kita tetap meneruskan operasi pendidikan dalam situasi norma baharu. Saya melihat usaha di semua peringkat, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah-sekolah secara bersepadu mengadaptasi norma baharu dalam setiap proses. Justru banyak kejayaan yang dapat dicapai sehingga ke peringkat antarabangsa hasil penglibatan warga pendidikan negeri Johor. Kita wajar berbangga dengan pencapaian ini. Tahniah. Bagi menyokong keperluan guru dan murid, Jabatan Pendidikan Negeri Johor telah menyediakan gerbang pembelajaran digital Johor English Digital Learning Resources, Johor Science and Mathematics Primary Resources ataupun JSMPR dan portal eJauhar sebagai wadah himpunan bahan pengajaran dan pembelajaran digital dan ianya boleh diakses secara percuma dan telah diiktiraf oleh Institut Aminuddin Baki. Melalui sektor pembelajaran juga, kita telah berjaya mengesan hero-hero PDPR negeri Johor dan apresiasi hero PDPR ini diharap menjadi suri teladan kepada semua guru. Selain itu, inisiatif di bawah program kelestarian juga menunjukkan prestasi yang sangat baik yang memberi impak kepada penjimatan sumber di samping membudayakan kesedaran alam sekitar. Saya berharap semua sekolah dapat melihat program ini sebagai satu yang boleh disepadukan merentas akademik dan juga bukan akademik. Cabaran pandemik COVID-19 tidak menghalang cetusan idea dalam penulisan ilmiah. Maka dengan itu, Jabatan Pendidikan Negeri Johor berjaya menghasilkan panduan penulisan surat rasmi dan memo berkualiti sebagai rujukan pelbagai peringkat sama ada di Jabatan Pendidikan Negeri, PPD ataupun sekolah. Kejayaan warga pendidikan Johor juga dicipta melalui pencapaian dalam Karnival Bahasa Melayu Peringkat Kebangsaan. Dan warga pendidikan Johor membuktikan dengan memperoleh juara keseluruhan. Saya percaya kejayaan ini tidak akan dapat dicapai tanpa usaha bersama-sama dalam kalangan kepimpinan di sekolah dan guru-guru dalam menggilap potensi murid masing-masing. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Jabatan Pendidikan Johor amat menggalakkan kepimpinan sekolah dalam berkarya. Saya percaya adanya pemikiran di luar kotak serta didorong oleh tindakan yang selari dengannya akan mampu mencipta sesuatu yang bernilai. Ini dibuktikan melalui pengiktirafan dalam kalangan pengetua, guru besar dan kepimpinan Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang berjaya dalam penciptaan inovasi di peringkat masing-masing.
Selain itu, terdapat juga pengiktirafan dalam pengurusan asrama dan kejayaan dalam kalangan anggota kumpulan pelaksana. Mungkin ini sebahagian kecilnya berjaya dikesan. Justru saya menggalakkan kepimpinan sekolah sentiasa berkarya untuk kemajuan sekolah, peningkatan kualiti guru dan juga peningkatan kemajuan murid masing-masing. Jabatan Pendidikan di Johor menyaksikan banyak kejayaan yang dicipta oleh guru-guru melalui penyertaan di pelbagai peringkat dalam pelbagai bidang. Saya yakin dan percaya jika dalam diri guru sentiasa ada ciri inovatif dan kreatif, ia pasti akan mendorong diri menghasilkan sesuatu untuk kemajuan murid. Ini ditambah lagi dengan sokongan dari kepimpinan sekolah. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, pastinya kita dapat menghasilkan idea dan produk-produk inovasi yang berkualiti sama ada dalam pengajaran dan pembelajaran, dalam pengurusan, dalam bidang HEM ataupun co-curriculum. Apa yang lebih membanggakan, kemahiran guru juga mendapat pengiktirafan pensijilan daripada Microsoft, Google dan juga Apple. Modal insan yang paling utama dalam pendidikan ialah murid kita. Mereka ibarat kain putih yang perlu kita corakkan. Berpegang kepada falsafah pendidikan kebangsaan, kita perlu mengambil tanggungjawab dalam membangunkan modal insan yang holistik, mencakupi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kita berjaya mengembangkan potensi mereka melalui kejayaan-kejayaan yang dicipta sama ada dalam bidang akademik dan co-akademik. Saya percaya potensi ini tidak tamat seusai mereka dalam sistem pendidikan. Sesuatu yang membanggakan ialah apabila murid berkeperluan khas juga dapat ditonjolkan bakat mereka melalui acara yang sesuai dengannya. Berpegang kepada prinsip no one left behind, ia menjadi aspirasi dalam memastikan pendidikan untuk semua dan menjadi tanggungjawab kita untuk menggilap potensi mereka walaupun kita sedia maklum akan kekurangan mereka. Warga pendidikan Johor yang dikasihi sekalian, kita berada dalam gelombang 3 Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pada fasa ini, daya inovasi komuniti dan swasta adalah sangat digalakkan dalam memacu pendidikan. Anjakan ke-9 memperlihatkan adanya penglibatan ibu bapa, komuniti dan swasta dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara. Di negeri Johor, kita beruntung mempunyai barisan Focal Person PIBKS yang sentiasa berganding rapat dalam program pendidikan sama ada di peringkat sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Banyak sumbangan dan sokongan korporat melalui Corporate Social Responsibility ataupun CSR diberikan kepada institusi pendidikan di Johor sama ada dalam bentuk keuangan, peranti untuk pembelajaran murid, kemudahan infrastruktur, tenaga ketika pelaksanaan program dalam norma baharu dan banyak lagi. Melalui penglibatan dan kerjasama rakan strategik ini, bukan sahaja ianya menjadi penanda aras kepada keterbukaan, malah usaha-usaha untuk ke arah sekolah berkualiti dan keberjayaan murid akan menjadi agenda bersama. Untuk itu, saya merakamkan penghargaan dan tahniah atas kejayaan-kejayaan yang telah dicapai sepanjang tahun 2021. Saya percaya kejayaan ini datang dari motivasi dan usaha yang bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Kerjasama yang padu mencerminkan nilai murni yang tinggi dan inilah karakter yang cuba dibawa dalam setiap warga pendidikan negeri Johor. Teruskan kecemerlangan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan prinsip kerja iDrone ke arah mengoptimalkan potensi dan memaksimumkan keberhasilan. Marilah kita saling menyokong dan bersama-sama dalam setiap usaha ke arah sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan yang hormati sekalian,
Walaupun kita telah mencapai pelbagai kejayaan sepanjang tahun 2021, namun kita perlu meneruskan kecemerlangan pendidikan negeri Johor demi anak bangsa. Dalam apa juga keadaan, kita perlu bersama-sama berganding bahu mendepani cabaran. Pendidikan tidak boleh terhenti dalam apa juga keadaan. Kerana itu, kita perlu merubah pemikiran kita agar kita boleh menjadi lebih cemerlang. 7 pemikiran yang perlu kita lihat adalah, yang pertama adalah membuat versus memikir, doing versus thinking. Kita perlu bersama-sama bergerak dengan hala tuju yang jelas. Apa yang ingin kita capai? Kita mulakan sesuatu daripada kedudukan kita ke arah mencapai satu sasaran kemenjadian murid yang kita impi-impikan. Oleh itu, kita mulakan dengan hala tuju yang sangat jelas dan hala tuju ini mesti dikongsi bersama. Seterusnya kita perlu merancang strategi berdasarkan situasi kita dan melihat punca-punca permasalahan bagi setiap isu strategik yang kita kenal pasti. Seterusnya kita mulakan gerak kerja walaupun bermula daripada kosong, tidak ada apa-apa. Apabila kita telah melaksanakan inisiatif-inisiatif yang kita rancang, kita perlu menyemak perkembangan, pelaksanaan dan pencapaian aktiviti yang kita laksanakan. Kemudiannya kita perlu susuli dengan tindakan penambahbaikan bagi setiap aktiviti yang telah kita laksanakan itu. Mindset yang kedua yang perlu kita ubah adalah growth versus fix. Kita harus berfikiran terbuka. Kita harus melihat dunia secara lebih luas. Apakah isu-isu yang kita hadapi sekarang dan apakah cabaran akan datang yang perlu dihadapi khususnya oleh anak-anak murid kita. Dengan pemikiran terbuka, kita harus menerima pandangan dan teguran serta kecaman daripada pelbagai pihak. Kita mesti bersedia untuk mendapati cabaran-cabaran itu. Kita perlu merubah pemikiran kita daripada saya tidak boleh buat perkara ini kepada kita perlu membuatnya. Kita perlu bersedia mempelajari perkara-perkara baharu di samping kita meminggirkan amalan-amalan terdahulu yang tidak berimpak tinggi. Kita perlu learn, unlearn and relearn. Dan satu perkara yang sangat penting di sini adalah amalan kita. Kita perlu biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Pemikiran yang ketiga adalah can versus can't. Yang ini perlu ada dalam pemikiran kita bahawa kita boleh melakukan sesuatu. Kita perlu ada kepercayaan bahawa kita akan mencapai kejayaan jika kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kita perlu sentiasa berfikiran positif dan mampu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam dunia serba mencabar sekarang ini ataupun dunia VUCA, kita perlu bersedia dengan perubahan-perubahan, cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Oleh itu, setiap daripada kita perlu sentiasa mempertingkatkan keilmuan, kemahiran untuk kita melaksanakan tugas secara berkesan dalam bidang-bidang yang perlu kita selesaikan. Mindset yang seterusnya adalah 10 kali berbanding dengan 1 kali. Maksudnya di sini tuan-tuan, kita perlu mempunyai jiwa yang besar dan kita perlu mencabar diri kita. Ada pepatah Inggeris menyatakan, shoot for the moon. Because if you miss, you land among the stars. Maksudnya, jika kita mempunyai sasaran yang tinggi, walaupun kita tidak mencapai sasaran tersebut, kita akan mencapai sasaran yang lebih baik daripada keadaan biasa kita. Dalam situasi kita, sepatutnya kemiskinan tidak menghalang kejayaan. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan dan Kementerian Pendidikan dalam usaha untuk membangunkan pendidikan bagi kumpulan murid yang miskin. Kita perlu bersama-sama memanfaatkan segala sumbangan itu ke arah kemajuan murid tersebut.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kejayaan bukan milik orang kaya tetapi milik semua orang. Kejayaan adalah kejayaan bersama. Kerana itu, kita menekankan kita bergerak bersama-sama sebagai satu pasukan. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, kita perlu sentiasa menyesuaikan kaedah dan pendekatan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Guru-guru perlu mengoptimumkan maklumat-maklumat berkaitan psikometrik dan psikososial murid-murid untuk kita membantu murid berdasarkan kepada kecenderungan dan minat murid-murid itu. Kita ingin membangunkan murid secara menyeluruh dan bersepadu. Negeri Johor berpegang kepada pendidikan holistik, iaitu kita membangunkan murid secara menyeluruh dari segenap aspek yang perlu dibangunkan. Kita perlu menyediakan murid untuk masa hadapan mereka, bukan untuk masa sekarang ini ataupun masa-masa yang lepas. Kita perlu menyediakan mereka dengan kemahiran-kemahiran yang dijangka sesuai pada keadaan itu. Dunia akan berubah, maka pendekatan, pendidikan dan ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu perlu sesuai dengan murid untuk mendepani cabaran tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik sekalian, mindset yang kelima yang perlu kita ubah ke arah lebih cemerlang adalah abundant versus lack. Banyak berbanding sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selalunya kita merongot kita tidak cukup masa untuk melakukan sesuatu, kita tidak cukup sumber untuk berbuat sesuatu. Tapi tuan-tuan, kita sebenarnya ada banyak peluang. Kita juga ada pengetahuan dan kemahiran untuk kita berkarya. Sesuai dengan gelombang 3 PPPM, semua dalam kalangan kita digalakkan untuk berkarya untuk menangani isu-isu yang kita hadapi. Maka di sini marilah kita sama-sama melakukan sesuatu dengan sumber-sumber dengan masa yang kita ada untuk kita lebih cemerlang. Kita rancang dengan teratur, kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh komitmen secara berpasukan agar kita dapat mencapai kejayaan yang lebih baik. Kalau tuan-tuan ingat, Thomas Edison mencipta mentol. Berapa banyak mentol yang terkorban sebelum satu mentol dapat digunakan dan dapat kita manfaatkan sehingga ke hari ini. Teknologi tersebut telah memberikan kebaikan kepada kita. Bermula dengan satu, tetapi menempuh pelbagai cabaran, akhirnya berjaya. Itulah semangat yang perlu ada dalam diri kita. Kita mulakan, kita teruskan dengan bersungguh-sungguh. Buat banyak kali, ulang dan ulang dan ulang sehingga kita berjaya. Tidak ada had umur untuk kita mempelajari, memulakan sesuatu yang baharu. Kita perlu berpegang kepada prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Kita tuntutlah ilmu walaupun umur kita dikatakan sudah lewat. Mindset yang keenam adalah journey versus destination. Matlamat dibandingkan dengan perjalanan menuju ke matlamat tersebut. Getting there is half the fun. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita harus merasakan keseronokan dalam kita melaksanakan sesuatu tugasan atau kerja-kerja yang diamanahkan kepada kita. Apabila kita seronok, maka kita akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh komitmen. Kita tidak akan merongot dengan apa juga tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita harus ingat bahawa kerja ini sebagai umat Islam, ianya adalah satu ibadah. Maka kita kena buat yang terbaik. Dengan penuh komitmen, jadikan ianya sebagai satu amal ibadah yang akan menjadi amalan kita, bekalan kita akhir nanti. Seterusnya tuan-tuan, dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita, kita perlu sentiasa bersikap positif dan kita menghayati proses kerja yang betul. Walaupun kita sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan halangan seperti yang kita sedang hadapi sekarang ini. Cabaran COVID-19 membuka ruang untuk kita berkarya, untuk kita menggunakan pendekatan-pendekatan baharu yang sebelum ini memang kita tidak terfikir.
PDPR contohnya merupakan satu inisiatif yang telah dilaksanakan apabila kita berhadapan dengan COVID-19. Dan bagi setiap kejayaan yang kita capai di dalam perjalanan kita, marilah kita sama-sama raikan. Kerana dengan meraihkan kejayaan itu, walaupun ianya adalah kecil, kita akan dapat membina semangat dan motivasi dalam kalangan warga kerja kita untuk mereka lebih memberikan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Dan mindset yang ketujuh adalah limitless versus limited. Di sini tuan-tuan, pemikiran kita biasanya akan membuatkan kita bergerak secara silo. Kita akan bergerak sendiri. Dalam organisasi, apabila kita bekerja dalam satu organisasi seperti pendidikan, kita perlu bersama-sama. Janganlah kita membina tembok dalam diri kita, dalam sektor kita, dalam organisasi kecil kita. Kita perlu bersama-sama saling menyokong di antara satu sama lain. Kerana dengan kebersamaan ini, kita akan dapat memanfaatkan sumber dengan sebaik-baiknya. Jika pemikiran kita adalah if I only had enough. Kalau kita mulakan pemikiran kita dengan jika saya mempunyai, maka kita siang-siang lagi telah meletakkan halangan dalam gerak kerja kita. Kita buka dengan luas. Kita buatlah yang terbaik dalam kemampuan kita, dalam skop kerja kita. Kita perlu berkarya seiring dengan gelombang 3, maka kita laksanakan sesuatu inisiatif sesuai dengan keperluan situasi tempat kita bekerja. Sekarang ini kita berada dalam persekitaran IR 4.0. Bagaimana dengan masa hadapan? Adakah kita bersedia dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk masa hadapan? Adakah kita bersedia dengan AR, Augmented Reality, yang sekarang ni semakin meluas dalam dunia kita? Adakah kita mempunyai kemahiran-kemahiran untuk menghasilkan AI, Artificial Intelligence, yang sememangnya sudah berada dalam dunia kita? Adakah murid-murid kita bersedia dengan cabaran-cabaran masa hadapan yang kita tidak pasti bagaimana rupanya? Dengan pengenalan AR, AI dan pelbagai lagi, maka dunia murid yang akan tempuh pada masa hadapan adalah lebih mencabar. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran kita perlu kita ubah agar kita dapat sama-sama membangunkan potensi murid-murid kita secara menyeluruh dan bersepadu demi masa hadapan mereka. Oleh itu, ada 5 perkara yang perlu diberi perhatian bagi memastikan penyampaian pendidikan dapat dilaksanakan dengan teratur di semua sekolah-sekolah seluruh negeri Johor. Yang pertama adalah perancangan. Perancangan yang teratur akan memberikan makna yang besar dalam penyelesaian isu-isu strategik dan memastikan pencapaian sasaran prestasi yang terbaik. Untuk melaksanakan perancangan, kita mesti melihat di mana kita berada sekarang dan ke arah mana kita hendak tuju. Dan perancangan ini mestilah diasaskan berdasarkan maklumat data yang tepat. Setiap yang telah dirancang, inisiatif-inisiatif yang telah kita tentukan untuk dilaksanakan itu perlu kita implementasikan berdasarkan kepada ketetapan yang telah ditentukan. Seterusnya, pelaksanaan intervensi ini perlu dipantau dan sentiasa ditambah baik bagi memastikan kita mencapai hala tuju yang dihasratkan. Perkara yang kedua adalah berkaitan dengan kepimpinan instruksional. Pengetua dan guru besar perlu menerajui pelaksanaan pengajaran dan pemudahcaraan dalam bilik darjah, kerana ini merupakan nadi sebenar transformasi pendidikan. Pengetua dan guru besar juga harus menerajui pencerapan pelaksanaan PDPC. Dan dalam masa yang sama, mesti membantu untuk melihat dan mempertingkatkan kualiti penyampaian oleh guru-guru.
Perkara yang ketiga berkaitan dengan kepimpinan instruksional yang perlu diberi penekanan adalah mengetuai pemantauan kemajuan pencapaian murid. Di sini pengetua dan guru besar selaku pemimpin di sekolah mesti sentiasa peka dengan perkembangan murid-murid dalam sekolah masing-masing dan merancang pelaksanaan aktiviti ataupun intervensi ke arah mempertingkatkan potensi murid. Ianya semua sekali bermula dengan pemantapan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua dan guru besar. Perkara yang ketiga yang perlu diberi perhatian adalah berkaitan dengan pengurusan organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, organisasi kita perlu diurus dengan teratur, berlandaskan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kita perlu memanfaatkan segala sumber dengan sebaiknya. Kita mesti mengamalkan value for money. Antara perkara yang perlu diurus adalah aset-aset yang ada di sekolah, kewangan yang ada di sekolah, sumber-sumber pendidikan yang ada di sekolah. Sumber pendidikan ini akan membangunkan iklim pembelajaran yang kondusif bagi memastikan keberhasilan murid itu dapat dioptimumkan. Ia juga akan memupuk perpaduan dan keharmonian dalam kalangan murid dan juga warga sekolah. Seterusnya, PIBKS juga perlu memainkan peranan yang sebaik mungkin bagi sama-sama memacu kecemerlangan pendidikan di sekolah-sekolah. Perkara yang keempat adalah berkait dengan penambahbaikan sekolah. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap sekolah perlu melihat situasi masing-masing dan melihat apakah aspek-aspek yang perlu diberi penambahbaikan. Kita harus ingat bahawa dua matlamat utama kita dalam pelan pembangunan pendidikan adalah sekolah berkualiti dan kemejayaan murid. Jadi bagaimanakah kita nak mencapai ke arah itu? Kita mesti sentiasa melaksanakan penambahbaikan dalam apa juga aktiviti yang kita laksanakan. Sama ada ianya dalam bidang kurikulum, co-kurikulum, perkongsian amalan terbaik, pengurusan HEM. Semua perkara ini perlu dilihat sebagai satu perkara utama yang digerakkan bersama-sama. Jadi di situ perlu ada sinergi dalam kalangan warga pendidik untuk mereka sama-sama menggerakkan peningkatan kualiti sekolah-sekolah. Co-kurikulum harus diingat sebagai satu komponen yang menyokong kurikulum. Disiplin murid akan membolehkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan teratur. Ini merupakan contoh gabung jalin interaksi di antara komponen-komponen utama dalam pendidikan. Dan perkara yang kelima adalah keluasan tabir urus kendiri. Seiring dengan gelombang 3, matlamat gelombang 3, iaitu menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tabir urus kendiri yang luas, kita menggalakkan pengetua, guru besar, kepimpinan di PPD, warga pendidikan keseluruhannya untuk berkarya. Berkarya dalam usaha mempertingkatkan kualiti pendidikan, berkarya dalam usaha memperbaiki prestasi dan pencapaian murid. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara yang boleh dijadikan panduan ataupun contoh adalah budaya kecemerlangan profesional daripada rakan-rakan sedawat yang boleh kita jadikan contoh dan teladan. Walaupun kita bercerita tentang keluasan tabir urus kendiri, namun kita masih lagi perlu melaksanakannya dalam lingkungan ruang lingkup, batas-batas, dasar dan peraturan sedia ada. Bagaimana kita membelanjakan kewangan PCG contohnya? Ianya perlu berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Bagaimana kita melaksanakan inovasi? Inovasi itu adalah ke arah memperkemaskan, mempertingkatkan kecekapan, mempertingkatkan prestasi dalam penguasaan murid-murid bagi mata-mata pelajaran tertentu ataupun dalam prestasi kerja guru-guru. Jadi dalam
keluasan ini, kita masih lagi terikat dengan dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang perlu kita manfaatkan untuk kebaikan murid-murid. Tuan-tuan dan puan-puan, inovasi ICT contohnya bagi keperluan murid berkeperluan khas. Kita perlu manfaatkan kemudahan-kemudahan sedia ada untuk kebaikan murid-murid keperluan khas ini. Dan kita juga perlu melaksanakan kajian struktur sekolah ke arah mempertingkatkan kecekapan tadbir urus di sekolah-sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama bergerak sebagai satu pasukan ke arah memastikan kualiti pendidikan sentiasa dipertingkatkan untuk kita menyediakan murid-murid kita mendepani masa hadapan yang sangat mencabar. Alvin Toffler ada menyatakan, "The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn." Maksudnya tuan-tuan, bagi mendepani masa hadapan, kita perlu untuk meninggalkan amalan-amalan yang semakin kurang relevan dan kita mempelajari perkara-perkara baharu. Kita uninstall amalan-amalan biasa tetapi kita masukkan, install semula amalan-amalan yang baharu. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.